Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, admin dan juga Salam. tuan-tuan. Baik, kita mulakan sesi kita malam ni dengan doa terlebih dahulu. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat meneruskan lagi sesi kita yang ke-62. Saya ucapkan terima kasih pada admin Cik Adila dan juga tuan-tuan yang ikuti kelas live kita malam ni. Agak mula lewat sikit, tadi saya ada masalah laptop sikit. Okey, kalau tengok dalam kita punya poster yang kita kongsi dengan tuan-tuan ni, tajuk kita tu kita nak bincang hari ni tentang kehalusan kata dan juga gaya bahasa Al-Quran. Jadi maksudnya untuk minggu ni lagi, sebab minggu lepas kita bercuti, jadi untuk minggu ni kita nak bincang dengan tuan-tuan tajuk yang di luar, tajuk yang di luar daripada surah, iaitu ada melibatkan kita kata kehalusan perkataan Quran lah. Kalau bincang tentang tajuk ni, saya kira Ibu Ayah pun perasannya, sebab kita sebenarnya banyak dah kita kongsi dalam siri-siri yang sebelum. Kita kongsi apa? Kita kongsi yang sebelum-sebelum ni kita dah banyak kongsi, iaitu kita kata misalnya kalau melibatkan tajuk yang kita bincang sebelum ni sebenarnya masuk dalam tajuk kalimah, kalimah ataupun kalimat tuzannu, yang disangkakan annaha mutaradifah. Maksudnya perkataan yang kita sangkakan kalimah itu sama. Banyak siri yang kita bincang sebelum ni, terutamanya dalam bulan 5 dan juga bulan 6 yang sebelum, banyak dah kita susun. Antaranya sempat kita bincang beza antara perkataan dalam Quran antara kata amila dan juga fa'ala fil Quran. Lepas tu kita juga ada cerita dengan Ibu Ayah tentang kita kata tentang juga perkataan yang melibatkan juga perkataan abid, abid dan juga ibad. Banyak. Yang paling latest tu rasanya kalau tak silap beza antara tahun dan juga sanah, tahun, daripada sudut penggunaan kata Quran. Ni bukan kita cerita bahasa Arab yang umum. Kita cerita perkataan ni, kita tahu amila fa'ala makna sama, abid ibad terjemahan sama, amsana terjemahan sama. Tapi macam mana Quran mengguna pakai perkataan tu? Kan yang paling latest tu, kalau tuan-tuan perasan, reh dan juga riyah, itu agak kita kata terkini juga. Dan yang paling hampir kita cerita adalah pada 2 minggu yang lepas kalau tak silap, beza antara kata wasa, wasa dan juga ausa, ataupun sebenarnya 2 minggu lepas akan kita bincang, sebab minggu lepas kita cuti, dan juga ausa. Jadi perkataan-perkataan begini sebenarnya penting,
Sebab untuk bantu tuan-tuan, kita nampaklah di situ keindahan kata Quran tu. Quran kehebatannya bukan sekadar daripada sudut tanzil dan juga dia punya maklumat, tetapi daripada sudut linguistik, bahasa, ataupun kita kata bahasa Al-Quran tu. Okay, jadi untuk kelas sesi i'rab malam ni, yang kita nak bincang ada lagi satu set kata. Ya, lagi satu set kata. Apakah set kata itu? Baik. Kelas kita malam ni tak pernah bincang lagi apa dia punya word, iaitu ada melibatkan, cuba tengok ya, kita tunjuk ya, kha, ta dengan hamzah tapi ada rumah, dan juga lagi satu alif hamzah ya, alif hamzah, lepas tu ada kha, ada ta, ada alif hamzah begini. Ada dua. Jadi kita nak tahu lah betul ke dua-dua ni ada dalam Al-Quran. Ya, kita kata betul kedua-dua ni ustaz kita boleh nampak ya kedua-dua perkataan ni yang kita underline dalam Quran. Adakah banyak which word yang banyak? Okey, satu biasanya kita akan refer daripada corpus. Ya, tapi untuk malam ni kalau nanti kita akan tunjuklah ya dalam corpus ni ada berapa bentuk perkataan untuk word yang pertama ni dan word yang kedua tu sebagai satu dapatan awal untuk kita. Baik, satu mesti kalau ibu ayah mungkin yang ada pengalaman belajar bahasa, mungkin kita punya first impression kita akan nampak dua-dua tu nampak sama. Kan dua-dua tu nampak dia lebih kurang sama lah. Ada kha, ada ta, ada hamzah cuma satu, salah satu huruf kan, 3 huruf lagi satu, arba'ah, ya ada 3, ada 4. Jadi umum kalau tanya orang, dia nampak sama je. Kan cuma kita ni belajar kita tahu ni nanti mesti ustaz ada cerita dia punya apa perbezaan kan, kita kata perbezaan dia, lepas tu kita kata dia punya kehalusan dia kan. Jadi di situ yang kita nak tahulah maksudnya apa beza antara kedua-dua ni kan, sebab umum nampak samalah ya umum dia. Okey, tapi terlebih dahulu kita perlu bincang setiap satu ni apakah dia punya baris dan apakah dia punya perubahan kata. Maksudnya jangan dapat itu je, kena dapat dia punya bentuk mudhari' ke, bentuk masdar, bentuk isim fa'il dia, supaya kita nanti nampak dalam Quran tu to what extent, maksudnya sejauh mana word tu diguna pakai. Contohnya perkataan yang pertama ni yang saya letakkan warna kuning ni, okey, kita nak bariskan apa tu agak-agaknya tuan-tuan? Khatu'a ya, khuti'a, apa dia punya basic? Ya, basicnya sebenarnya adalah kita boleh kata khati'ah. Saya tuliskan dulu khati'ah. Satu khati'ah. Saya tulis khati'ah ya. Satu adalah dia jadi macam ni ya. Okey. Satu adalah khati'ah. Satu khati'ah. Okey, ini kita baca khati'ah tau. Kita tak baca khatu'ah ataupun khata'ah, ya khati'ah. Apa dia punya proof? Minal mu'jam, daripada qamus. Ya, tuan-tuan tengok. Okey, saya tulis ya. Ni besar-besar kita tunjuk dengan tuan-tuan. Ya. Okey, khati'ah. So clear ya, khati'ah. Okey. Dia bukannya khatu'ah, khata'ah, khati'ah. Okey, kita tulis ada khati'ah sama. Okey. Jadi nanti kita akan nampak berapa banyak word khati'ah dengan dia punya derivation, dengan dia punya perubahan kata wujud dalam Al-Quran dan apa makna yang ada pada wording itu.
Yang kedua kita nak baris siapa? Yang kedua tu saya kira kalau Ibu Ayah perasan dia awalannya ada alif hamzah. Betul tak? So dia macam kita jumpa perkataan akrama kan, memuliakan. Akhraja ni ada satu ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut allazi akhrajal mar'a. Akhraja. Lepas tu ada khala memasukkan, akhraja mengeluarkan. Ya, jadi yang kedua ni yang wording yang kedua yang kita letak warna biru ni kita nak bariskan apa? Dia bunyi sepadan macam tadi, ada khala, akhraja. Jadi word warna biru tu nak baris apa? Akhta, akhta'a, akhta'a. Okey. Lagi satu nak pesan dengan tuan-tuan kalau nanti nak dapatkan nota-nota ni dan juga nanti ialah nota untuk rujukan boleh PM saya lah. Ya, boleh message. Okey. So dua word ni. Ya, kita kata yang kedua tu akhta'a. Saya tunjuk dia punya bukti, kita nak cross check supaya tuan-tuan nampak lah ini. Kita tak ada rujukan, ya, bukannya kita main sebut macam tu je. Kita tengok daripada kamus. Ya, kamus Al-Ma'ani ni boleh check lah. Bagi saya satu rujukan yang baik. Kalau kita ni kerap kelas talaki online, kita boleh rujuk. Ni tuan-tuan tengok ni, akhta'a. Ya ni. Mana? Okey ni akhta'a. Ya, okey. So betul ni akhta'a nombor 16 16 akhta'a. So kita tulis akhta'a sama. So betul ke ustaz dua-dua sama? Cuba tuan-tuan tengok. Kalau tadi ya yang kita sebut yang pertama tadi apa? Khati'ah. Kan pertama tadi kita sebut khati'ah. Baik. Jadi kalau kita sebut khati'ah ya kita kata kalau yang khati'ah ni ya khati'ah kita akan nampak dia berikan penerangan apa? Kalau khati'ah ya word yang pertama ni khati'ah dia ada tulis di sini. Kalau khati'ah cuba tengok dia ada tulis di sini, antaranya dia tulis dia punya penerangan hada ya. Hada anis sawab. Ni pegang ni. Hada anis sawab ni maksudnya hada ni macam kita boleh kata divert lah. Menyimpang. Anis sawab ni daripada as-sawab yang kita biasa sebut. Wallahu a'lam bis-sawab. Kan Allah yang lebih mengetahui kebenaran. Dia menyimpang daripada kebenaran. Khati'ah ya, kalau kita nampak khati'ah, the first word dia 3 huruf. Khati'ah guna wazan fa'ilah. Khati'ah nanti kita cek daripada modul. Ya, khati'ah dia sebut khati'ah ya, dia punya penerangan kamus hada anis sawab, menyimpang daripada kebenaran. Maksudnya melakukan kesilapan, melakukan kesalahan, itu makna yang terbitlah. Tapi kalau kita lihat pada nombor yang 16 tadi ya, nombor yang ke-16 ya, nombor yang ke-16 ni ya, akhta'a, which is tadi kita jumpa dia akhta'a tu yang kedua kan. Akhta'a, cuba tengok apa yang disyarah. Akhta'a pun dia tetap sebut, contohnya kalau akhta'a dia tetap juga sebut ghalib ya, salah ataupun hada anis sawab. Nampak tak? Kalau ikut kamus Arab yang biasa, maksudnya nak kata apa? Khati'ah ya, khati'ah hada anis sawab samalah dengan kita kata samalah dengan akhta'a. Betul? Sebab akhta'a pun hada anis sawab. Maksudnya dua-dua ni khati'ah dengan akhta'a, dua-dua sama tak umum dia tuan-tuan? Sama je. Kalau tengok dalam kamus Arab Melayu, cari khati'ah, cari akhta'a, umum dia sama. Kita boleh kata maksudnya dua-dua tu datang dengan pengertian yang sama, iaitu kita boleh katalah macam hadani sawab tu kita boleh kata ya melakukan ya melakukan ataupun membuat kesalahan ya, membuat kesalahan ataupun kesilapan ya, ataupun kita juga boleh kata berbuat ya, berbuat salah, berbuat dosa ya, berbuat silap,
ataupun bersalah, berdosa. Kenapa kata sama? Tadi dah tengok dah masing-masing. Tadi tuan-tuan pun dah tengok bila mana dia terang tentang khati'ah, bila mana dia terang tentang akhta'ah sama. Apa word dia? Hada anis sawab. Maksudnya dia nak bagi pada kita, pada readers, dua-dua sama. Tapi, ada tapi dia lah. Tetapi mestilah ibu ayah pun tahu kalau word khati'ah dengan dia punya taghyir, ma'at taghyirat, dengan dia punya perubahan, sudah tentulah memberikan makna dan kesan makna yang berbeza dengan perkataan akhta'ah dan perubahan dia. Maknanya bila khati'ah dan perubahan dalam Al-Quran pasti memberikan makna yang berbeza dengan akhta'ah dalam Al-Quran. Ini kita ambil pandangan ni tuan-tuan daripada kitab Hasan Abbas, tajuk kitabnya Lamasat Bayaniyah wa Lataif Quraniyah minal i'jaz al-bayani lil Quran al-Karim. Dan lagi satu daripada kitab As-Samirai yang berkaitan dengan Lataif Quraniyah, kehalusan kata Quran. Betapa halusnya kata-kata Quran bila mana kalau kita yang belajar, tuan-tuan cuba tanyalah kawan-kawan yang ada pengalaman ataupun ada ahli keluarga kita yang saudara kita ke anak ke kan yang sambung Islamic Studies, cuba tanya dia apa pandangan dua-dua perkataan. Mungkin dia nampak sama je, umum. Tapi bila cerita tentang Quran, mesti akan menampakkan dia punya tafriq ataupun dia punya, kita kata tafriq lah, maksudnya perbezaan. Kita kata ikhtilaful makna. Perbezaan makna daripada sudut khati'ah dengan akhta'ah. Macam seolah-olah kita cerita dengan tuan-tuan, beza dalam bahasa Melayu antara kata melihat dengan kata memandang. Contohnya, apa beza? Melihat, memandang. Kan mungkin kalau melihat tu umum. Mungkin kalau memandang tu dia lebih kepada objek yang lebih dekat. Itulah dia punya, kita kata makna tersirat dia. Makna yang melatari perkataan tu yang mana kita pun kadang-kadang kita mungkin dapat, kadang-kadang kita mungkin tak. Jadi dua perkataan ni yang pasti apa? Satu perkataan khati'ah dan yang kedua akhta'ah, dan perubahannya ibu ayah akan nampak agak banyak digunakan dalam Al-Quran sebenarnya. Bukan setakat dua word ni dengan dia punya perubahan sekali. Tapi umum pegang khati'ah akhta'ah ni sama. Melakukan kesalahan, kesilapan, berbuat dosa, berbuat salah silap, ataupun berdosa ataupun bersalah. Itu umum. Hada anis sawab. Kamus tadi sebut. Okey. Kita nak tengok. Kalau type khati'ah ni, kalau contohkan ini ibu ayah punya, kita kata apa? Ini contoh kita punya kamus lah kan? Ataupun kita punya korpus. Okey. Kalau kita cari dalam kita punya korpus ni, kalau kita lihat, contohnya kita cari tadi kan khati'ah, guna wazan fa'ilah. Fa'ilah, dia macam tak jumpa lah. Wallahu a'lam. Tapi sebenarnya, kalau seingat saya macam ada lah. Okay, kalau cari akhta'ah, yang kedua tu, akhta'ah tu ada. Akhta'ah yang kedua ni, ada. Ini contoh korpus. Korpus ni tempat kita nak cari frekuensi, adat, marah, bilangan kali perkataan tu digunakan. Akhta' kan marah, berapa kali? Ada dua dia tunjuk. Ada dua. Kan? Okey, ini dua. So nampak akhta'na, akhta'tum. So kita boleh fikirlah yang na ni apa, yang tum tu apa, berkaitan apa. Okey, baik. Ini sebenarnya apa? Itu dapatan umum lah. Kita tak boleh pegang sangat dengan korpus tu. Sebabnya tuan-tuan, kita macam tadi kita kata khati'ah ni dengan perubahan dia ada digunakan dalam Al-Quran. Okey. Peringkat awal kita kena tahu dulu khati'ah dengan akhta'ah ni masuk wazan yang keberapa dalam modul, diikut bentuk kata macam mana bentuk mudhari', masdar dengan dia pun isim fa'il. Ingat tak masa minggu yang kita bincang tentang kalimah wasah dan juga awsah tu, kita minta tuan-tuan untuk gerakkan perkataan tu kepada madhi, mudhari',
dan juga masdar kan. Ini 4. Kita ambil dia punya madhi, ambil dia punya mudhari', masdar dengan isim fa'il dia sekali. Sebab nanti kita akan nampak word-word ni dia bukan sekadar word tu digunakan, tapi isim-isim fa'il. Isim fa'il daripada word-word ini juga turut diguna pakai dalam teks Al-Quran. Baik, nak tanya dululah ya, khati'ah ni. Khati'ah ni kita bincang dulu. Khati'ah ni dia hujungnya apa? Hujungnya baris atas. Jadi dia berkaitan apa ni? Ingat tak kalau kita belajar kan dalam kita punya modul kita share dengan Ibu Ayah, ya, kalau kita jumpa saja, ya, kalau kita jumpa saja perkataan yang hujungnya baris atas, maksudnya itu apa? Dalamnya ada huwa, ya, ada melibatkan kata, dia ada melibatkan kata ka, iaitu fi'il ya, madhi, ya, past tense. Okey, jadi sebab khati'ah ni hujung baris atas, maka dia fi'il madhi, kata ka, tak ada apa-apa tambahan, ada huwa. Kan itu yang basic yang kita faham. Yang huwa. Okey, dia madhi. Okey. Ini yang asas lah, ya, yang kita rujuk dalam modul ni yang ini. Okey, jadi apa maksud khati'ah ni? Kita boleh kata khati'ah tu terjemahannya dia telah melakukan kesalahan ataupun kesilapan, dia berbuat salah, berbuat dosa, berbuat silap, itu makna-makna yang terbit daripada perkataan khati'ah. Baik, khati'ah ni kalau ibu ayah tengok dalam kita punya bahagian wazan perkataan terlalu banyak kan, sebab ada orang kata macam ustaz, perkataan tu kan kita nampakkan dia kan khati'ah kan, so kita boleh terjemahkan dia ni lah, ya, maksudnya yang atas ni dia punya terjemahan ni umum yang kita yang kita condongkan tu. Okey, itu yang kita nampak. Baik, jadi kalau khati'ah ni agak-agak dia ikut wazan yang berapa kan, dia kan khati'ah tu kan fa'ilah kan, khati'ah tu dia fa'ilah, so kita tengok fa'ilah macam kita akan nampak fa'ilah tu 1.3 pun boleh kan fa'ilah ni, kita kata fa'ilah 1.3 tu, ataupun kita kata 1.5 tu pun fa'ilah juga kan, tapi 1.3 fa'ilah dia punya mudhari'nya bentuknya yaf'alu, yang 1.5 punya wazan fa'ilah tapi dia punya mudhari'nya dia punya bentuk yaf'ilu. 1.3 mudhari'nya yaf'alu, 1.5 dia punya mudhari'nya yaf'ilu. Macam mana nak tahu? Kita tak boleh main pilih macam tu je kan tuan-tuan, kita kena tengok apa kita punya mu'jam, kita punya qawamis, kita punya qamus, kita tengok. Tadi kita ambil yang khati'ah kan, kita ambil yang nombor 1 lah, raqam 1 khati'ah. Cuba tengok khati'ah yakhta'u kan, yakhta'u ni dia punya mudhari' lah kan, dia punya present future tense sebab ada anita, ada dhammah kat ujung. Yakhta'u tu dia asal daripada bunyi apa? Yakhta'u yaf'alu lah kan, yaf'alu kan, ya. Kita kata kalau yakhta'u adalah yaf'alu, yakhta'u yaf'alu. Jadi kita sepakat ikut 1.3 lah punya wazan. 1.5 ni bukan, sebab yaf'alu akan dapat dia punya word mudhari'nya yakhta'u. Okey, kita ambil, kita pun tulis dia 1.3. 1.3. Okey, kita cuba, tadi kita dah dapatkan dia punya madhi fa'ilah. So bila kita sebut fa'ilah akan dapat apa? Bila fa'ilah tu tuan-tuan akan dapat, kita masukkanlah yang fa'ilah akan dapat fa'ilah, so khati'ah kan. Okey, lepas tu apa? Lepas tu dia punya mudhari'nya yaf'alu, so kita akan dapat apa? Bila yaf'alu, bila kita masukkan pada word tu,
Ya, dia hamzah tu atas rumah alif pula. Dia memang macam tu. Kalau ikut kepada kamus, ikut kepada kaedah kan. Khati'ah, kalau hujung dia hamzah tu, kita kata dia punya rumahnya pada macam rumah ya, maka bila nanti dia tukar kepada mudhari', bila nanti dia tukarkan kepada mudhari', yang hamzah tu kita letakkan atas rumah alif pula. Dia memang ada dia punya qawaid kitabah dia lah. Memang dia macam tu, kaedah tulis dia. Okey. Jadi bila kita masukkan bunyi, dia dapat apa? Yaf'alu dapat yakhta'u. Okey, ni kita dah sesi 62. Minta tolong tuan-tuan kalau yang baru ikut, tolong tengok balik rakaman yang awal-awal dan minta tolong juga pada Ibu Ayah sharekan link kelas. Kalau ada ikut di FB, sharekan. Ya, ada ikut di tele pun sharekan kepada kawan-kawan kita yang kelas lelaki ke, family members ke yang ada, yang kita nampak ada kecenderungan lah minat belajar ataupun share sajalah, moga-moga mana tahu kan sebab kita berkongsi tu kita dapat sebar kebaikan juga, sebab ni memang kelas yang kita yang ada Qiraat Center buat khas untuk tuan-tuan, ni kelas untuk orang awam umum, bagi siapa yang nak belajar bahasa Al-Quran lah secara mingguan. Ya, okey, baik. Kalau kita lihat tuan-tuan pada dia punya masdar, isim masdar ni apa? Kata nama terbitan, macam dia ada imbuhan apitan ke dengan an ke, apa dengan an ke, dia macam pemulihan, pukulan, sepakan, itu masdar lah. Sebab dia terbit daripada verb dia. Kan macam sepakan, masdar daripada sepak. Macam tu. Jadi, mau tak mau, istilah-istilah yang asas kita kena betul-betul faham. Jangan macam baca, tuan-tuan ikut tapi kita tak boleh bezakan apa maksud masdar, apa makna isim fa'il, itu penting. Baik, masdar dia apa? Fa'lun. Kan fa'lun. Baik, bila kita sebut fa'lun, kita dapat apa? Bila kita sebut fa'lun, ya, maka kita akan dapat, bila kita masukkan, dapat apa? Kita kata bila kita masukkan dapat fa'lun khot'un. Tapi untuk makluman Ibu Ayah, ya, tuan-tuan, Arab ni jarang sebut khot'un ni. Yang dia biasa sebut apa? Masdar yang bentuk samai, yang kita kata masdar yang tidak berpattern, tapi dapat daripada orang Arab. Yang biasa Arab guna khata'. Khata'. Itu yang biasa. Khata'. Khata'un. Biasalah kalau kita borak dengan orang Arab, Arab biasa sebut khata' ni. Maksudnya salah ataupun silap. Macam tu. Okey, cuba tengok dia punya. Cuba lihat pada dia punya isim fa'il dia. Isim fa'il dia apa? Isim fa'il ni apa? Isim dia beza tau. Kalau yang fa'il, ya, kita kata kalau yang fa'il pelaku dia yang melakukan kata kerja. Maksudnya kalau ada kata kerja barulah ada pelaku. Isim fa'il ni dia kata nama pelaku. Macam dia ada tambah terjemahan orang yang orang yang ataupun macam contoh tukang masak, kan, pelajar, pengajar, apa lagi contohnya, penjaga, itu semua isim fa'il. Jadi dia punya bunyinya apa? Fa'ilun. Kan bila kita sebut fa'ilun akan dapat apa? Bila kita sebut fa'ilun, bila kita masukkan pada wording ini, maka apa perkataan yang terhasil yang Ibu Ayah nampak, ya? Yang terhasil tuan-tuan adalah sebenarnya bila kita masukkan bunyi itu, fa'ilun akan dapat khati'un. Khati'un ni maksudnya apa? Orang yang, kalau yang khati'ah, melakukan kesalahan, berbuat dosa. Maksudnya kalau khati' ni apa? Macam orang yang bersalah, betul tak? Ataupun orang yang melakukan kesilapan, bersalah, pendosa, dia isim fa'il. Ni pegang. Okay. Wallahu alam lah, moga-moga sempat saya nak kongsi dengan tuan-tuan contoh nanti
rujukan kita lah ya untuk sesi hari ini. Baik, khati. Baik. Betul ke Ustaz kalimah yang Ustaz sebut khati'ah ni, yakhta'u, khat'un, khata' ni, khati' ni ada dalam kamus. Cuba tengok daripada kamus kan. Ya, tengok. Khati'ah, ya, yakhta'u. Kan lepas tu ada khata'an ni, tadi kita kata khata'an ni. Ya, khata'an tu. Dia masdar. Ya, khata'an, dia masdar. Tapi yang sama'i. Ya, lepas tu ada diberi isim fa'il. Khati'. Ya, sama macam kita bincang tadi lah. Khati'ah, yakhta'u, khata', khati'. Sama. Maksudnya kena nampak apa tuan-tuan? Kita kena nampak perkataan tu dia, itulah bentuk yang kita akan dapat daripada kamus. Kan okey, baik. Dia ada tahu. Maksudnya nanti kita akan nampak, kita berikan beberapa contoh dalam ayat Quran yang mana dalam ayat tu ada menggunakan word yang asal dia qad khati'ah. Berbuat salah, melakukan kesilapan, bersalah, berdosa. Ada makna yang seperti itu umum. Okey, yang kedua. Cuba ibu ayah fokus pula dengan yang kalimah akhta'ah. Okey, akhta'ah ni boleh ke kita kata tuan-tuan bahawa yang kalimah akhta'ah itu dia sama seperti akhta'ah yang kedua ni sama seperti khati'ah. Boleh tak kita kata macam tu? Akhta'ah sama dengan khati'ah. Umum je lah. Maksudnya sama daripada sudut jenis dia, lepas tu baris ujung, dhamir dalam, sama tak? Samalah. Kan sebab khati'ah ujung baris atas. Lepas tu akhta'ah pun ujung baris atas. Cuma khati'ah 3 huruf, akhta'ah 4 huruf. 4 singkat 1, 2, 3, 4. Letak baris atas. Maksudnya apa? Akhta'ah ni, bila ujung baris atas, terus kita faham apa? Dia fi'il madhi past tense yang berdhamirkan huwa, iaitu dia merupakan kata akar. Kata akar. Okay, ingat tak? Kita pernah kongsi juga dengan ibu ayah. Ya? Kita kata kalau jumpa kata-kata yang mana awalannya itu terdapat alif hamzah. Kan macam contoh akrama, memuliakan, akhraja. Maksudnya masuk wazan berapa tu kalau jumpa kata root words, kata madhi yang awalan dia ada hamzah. Yang awalan dia ada hamzah. Hamzah tu kan kita nampak hamzah tu macam, kan kita nampak hamzah tu macam nombor. Hamzah tu kan macam nombor 2 kan. Hamzah tu macam nombor 2. Okay, bila hamzah tu macam nombor 2, jadi melibatkan wazan, akhta'ah tu mestilah melibatkan wazan 2. Wazan yang kedua. Wazan ni bentuk perkataan. Boleh tengok pada modul yang saya berikan pada tuan-tuan. Yang beli itulah. Okey, tengok. Nombor 2. Jadi kerja kita tuan-tuan jadi mudah sikit. Pegang. Nampak kata-kata, macam mana kata ustaz tu, itu kata-kata. Ujung mai baris atas, awalnya ada hamzah. Kalau itu kata-kata awal hamzah macam nombor 2, wazan 2. Af'ala, yuf'ilu, if'alun, muf'alun, gerakkan dia punya wording tu. Ataupun wazan dia. Ini af'ala. Bila kita sebut af'ala, bila kita masukkan, dapat kalimah apa? Maka kita akan dapat kalimah bila kita masukkan dalam word ni. Af'ala, masukkan dapat apa? Dapat akhta'ah. Kan akhta'ah. Ingat tak? Kalau kita kata wazan 2 dan juga wazan 3, ya, termasuklah ya. Kita kata wazan 2 dan juga wazan yang ketiga. Ya. Kita kata wazan 2 dan juga wazan yang ketiga. Kalau ibu ayah tengok ya, wazan 2, wazan 3 ni wajib ada tambah terjemahan apa ya? Imbuhan apitan. Maksudnya bila wording tu, dengar. Bila word tu dia ikut wazan 2, af'ala yuf'ilu, dan ikut wazan 3, fa'ala yufa'ilu. Terjemahan Melayu dia biasa ada apa? Ada imbuhan apitan. Me dengan kan. Dia apit awal akhir. Ini memang biasa. Ini memang kita dapat. Cuma malam ni nak tahu apa beza khati'ah dengan akhta'ah fil Quran. Sebelum saya dapat makluman ni tuan-tuan, saya nampak even kita yang dah belajar, kita pun ada pengalaman sikit kan belajar, kita nampak sama je.
Tapi bila kita baca karya-karya ulama-ulama yang bincang tentang nahwu Quran, gaya bahasa Quran, kita dapat tambah info. Sebab Quran ni, kata-kata Quran tu mesti ada dia punya asbab ataupun dia punya makna tersirat. Jadi nak nampak macam tu, sampai tahap macam tu, boleh tak kita offer pada orang yang tak ada pengalaman belajar bahasa Arab? Macam mana dia nak nampak benda tu kalau dia tak kenal fi'il, dia tak kenal kata akar, dia tak kenal isim fa'il, dia tak kenal fi'il ni ada wazan. Susah. Jadi tu sebab saya kata dengan tuan-tuan yang mungkin baru ikut tengok daripada siri kita yang pertama, kita hari ni dah masuk sesi yang ke-62. Jadi jangan tuan-tuan rasa sedikit yang kita belajar. Ya, bagi saya, kita cuba kongsilah. Saya cuba kongsi yang maksimum dengan tuan-tuan sebenarnya. Untuk waktu kita yang terhad ni. Sebab kenapa? Sebab kita nak supaya ibu ayah nampak ada certain point bila kita belajar bahasa Quran ni dapat meningkatkan kita punya minat, iman kita dan kecintaan kita pada Quran. Di situ nampak keindahan bahasa ni. Nanti kita akan tunjuk contoh, itu lebih clear. Sebab ini mau kepada teori dulu kan, lebih kepada mafhum dengan dia punya nazariyat dulu. Okey, akhta'a. Jadi apa dia punya, kita kata, jadi apa dia punya mudhari' yang wazan 2 tu? Yuf'ilu. Kan, maka bila kita sebut yuf'ilu, ya, yuf'ilu, bila kita masukkan pada word ni, akan dapat apa? Bila kita menyebut yuf'ilu, bila kita masukkan dapat yukhti'u. Okey, apa dia punya masdarnya, tuan-tuan? Masdarnya adalah if'alun, kan? If'alun bila kita masukkan pada word kita. Contoh yang sekarang ni bila kita masukkan dapat apa? If'alun. Dapat apa? Ikhta'un. Ikhta'un ni samalah kita kata ikhta'un ni samalah seperti khat'un ataupun khata', masdar. Ya, wrongdoings, kesalahan ataupun kesilapan, itu makna yang ada. Apa dia punya isim fa'ilnya, tuan-tuan? Isim fa'ilnya adalah, ya, kita kata apa isim fa'ilnya? Muf'ilun. Kan isim fa'ilnya muf'ilun. Ya, muf'ilun. Bila mana kita sebut muf'ilun, bila kita masukkan pada word ni dapat apa? Muf'ilun, dapat mukhti'un. Ya, ini isim fa'il. Plus, ya, plus macam yang ibu ayah semua tahu kan? Macam yang tuan-tuan tahu, ya, ustaz pernah bincang sebelum ni, kata kalau jumpa word isim tu dia togel, tak ada apa-apa tambah. Kita jumpa isim tu, contoh awalnya ada mim. Kan, mim. Lepas tu sebelum akhir, dia baris bawah. Sebelum akhir, macam apa? Muslim, mu'min, mu'allim, mutawif, munafiq, mujahid, mukhti. Itu mesti isim apa? Kalau jumpa, dengar ya, kalau jumpa word, awalannya mim dhammah, sebelum akhir baris bawah, muslim, munafiq, mukhti, mujahid, semua tu, mutawif, maka itu semua isim fa'il, kata nama pelaku. Word itu mesti ada tambahan terjemahan, kebiasaannya orang yang ber, ataupun pe. Cuba tengok pada modul. Tuan-tuan tengok muf'ilun, mufa'ilun, apa tak? Ni semua isim fa'il. Isim fa'il ni dua bentuk lah. Satu bunyi fa'il, lagi satu bentuk word tu awalnya mim dhammah dan sebelum akhir baris bawah. Macam tu. Jadi kaedah dia. Ni semua orang dapat kan? Itu semua orang pernah dengar. Okey, baik. Kita dah tunjuk dengan tuan-tuan. Baik, kita nak cross check. Betul ke ustaz? Bila mana perkataan yang daripada akar dia akhta'a akan dapat akhta'a yukhti'u ikhta'un mukhti'un. Akhta'a yukhti'u ikhta'un mukhti'un. Kita tengok daripada kamus kan. Nombor 16 rakam 16, betul ke akhta'a yukhti'u ikhta'un mukhti'un? Ini nombor 16. Akhta'a yukhti'u ikhta'an, ikhta'un samalah. Sebab tanwin dia boleh baris atas, dia boleh baris bawah, depannya dengan mukhti sama. Jadi tuan-tuan yang itu tak ada apa-apa nak rot. Kan kita tak ada apa-apa nak
isulah sebab kita nampak betul daripada kamus dia tunjuk. Okey. Ni belum masuk lagi ni, baru kita cerita dengan tuan-tuan bentuk. Kenapa saya beria cerita khati'ah dengan dia punya bentuk, akhta'ah dengan dia punya bentuk. Nanti ibu ayah akan nampak perkataan yang dalam Quran tu, ya, perkataan yang kita kata dalam Quran tu, dia ada word-word yang lain, tetapi word-word yang lain itu akarnya daripada khati'ah ataupun akhta'ah. Jadi itu sebab kita kena bincang perubahan yang ada daripada khati'ah dan perubahan yang ada daripada akhta'ah tu sendiri. Okey. Baik. Kita ambil satu contoh. Ayat kalau boleh tandakan khati'ah ni ada dua contoh yang kita nak paparkan. Satu apa? Satu terdapat dalam ayat 35 dan juga 36. Surah Al-Haqqah. Ayat 35 dan juga ayat 36 surah Al-Haqqah. Saya tunjukkan kejap kepada tuan-tuan. Okey, kita nak tengok contoh yang ada. Contoh saya nak tunjuk. Contoh dulu. Nanti baru kita bincang. Khati'ah dengan perubahan dia, apa makna tersirat yang melatari perkataan tu? Akhta'ah dengan perubahan dia, apa makna tersirat yang melatari perkataan tu dalam ayat Quran? Dia mesti ada dia punya makna implisit dia, ataupun dia punya, kita kata, makna amik ataupun makna dalam dia. Sebab umum, saya kira ibu ayah pun setuju, khati'ah akhta'ah ni sama. Kenapa kata sama? Kamus tadi tunjuk pada kita dua-dua dia syarah sama. Khati'ah pun hada anis sawab, bila mana dia terangkan akhta'ah pun hada anis sawab, maksudnya melakukan kesalahan, melakukan kesilapan, berbuat salah, berbuat silap, melakukan dosa, bersalah, berdosa, sama. Apa beza kalau Quran dia tunjuk, ada beza ke? Ada. Mesti ada. Ini pendapat As-Samirai, ya, tuan-tuan, dan juga Hasan Abbas. Dua-dua memang kibar ulama dalam bidang lughah. Memang banyak karya mereka yang cerita tentang yang cerita tentang Al-Quran sebenarnya. Okey. Saya tunjukkan dulu contoh yang pertama yang boleh kita ambil yang begitu dekat dengan kita. Okay, contoh dia pertama boleh ambilnya, tandakan ayat 36. Ya, ayat 36. Ayat 36 ayat 36 dan juga 37. Ayat 36 sebenarnya dia satu je sebenarnya. Tapi kita ambil ayat 36 dengan 37 tu supaya nampak dia punya perkaitan ayat dan baru boleh faham which word yang ada asal khati'ah dan kenapa dia guna macam tu. Ayat 36 dan juga 37 ini contoh yang pertama, Syahid Al-Awwal. Yang kedua adalah ayat 8. Okay. Yang kedua ayat 8. Ayat 8 ni surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Sebenarnya banyak yang saya nak bincang dengan tuan-tuan. Cuma mungkin ada part yang kita perlu skip sebab kalau nanti dibincang takut melirit sangat. Jadi ada yang part yang saya skip jugalah. Ya, jadi kalau nak tahu maklumat tambahan tu boleh tengok nanti pada nota dan nanti boleh PM teruslah kalau ada soalan yang berkaitan. Okey, ayat 36 37 ni Al-Haqqah ya tuan-tuan. Al-Haqqah. Al-Haqqah. Okey, kita lihat daripada kita kata daripada Al-Quran. Ini punya contoh. Okey. Alright. So minta tuan-tuan ni yang tengah live ya, kalau boleh jauhkan daripada bunyi-bunyi tu supaya tuan-tuan dengar jelaslah ya apa yang kita kongsi ni. Okey, saya cerita dulu apa yang kita nak explain tu, dia punya contoh dia supaya kita lebih nampak. Kita tengok contoh nanti baru kita ceritalah ya, apa dia punya tafriq min haitsil ma'na. Apa dia punya perbezaan daripada sudut makna dia. Kata ada beza, apa beza dia? Okey. Memang kalau benda-benda macam ni, kalau tuan-tuan tanya pada pelajar Islamic Studies pun bukan semualah
yang dapat jawab. Sebab kenapa dia bergantung kepada uh, kita kata penguasaan individu tu terhadap gaya bahasa Al-Quran. Sebab kalau umum sama, macam saya dulu pun kita nampak sama je. Tapi bila kita rujuk kan, bila kita talaqi, bila kita rujuk rujukan-rujukan kitab, kita nampak ada beza. Yang ketara, yang begitu ketara. Okey, saya tunjuk dulu mana. Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah ya. Tuan-tuan tunggu sekejap, standby. Kita nak tunjuk contoh. Al-Haqqah. Aywa, hadza Allah. Saya tunjuk dulu. 36 dan juga 37. Okey. Tuan-tuan masih ikuti kita punya kelas. Yang ikut boleh tengok pada Quran, boleh tengok pada yang kita kongsi ni lah. Ya. Mungkin tak berapa clear sangat. Mohon maaf kalau kurang jelas ni tuan-tuan sebab dia kita resize ni kan. Okey. Baik. Ayat 36 dan juga 37. Kita cuba lihat surah Al-Haqqah ayat 36 ya. Wala ta'amun illa min ghislin. Ini cerita tentang apa? Ayat ni menceritakan tentang neraka, yang mana ahli neraka, ahli nar, mereka punya makanan. Mereka punya makanan. Allah kata apa? Wala ta'amun, dan tak adalah satu pun dan tak ada langsung makanan untuk penduduk neraka dalam neraka kecuali apa? Illa min ghislin. Ghislin ni dia benda yang kotor. Tuan tahu tak apa? Dia kalau terjemah Nusantara dia ada terjemah macam air danur tahu. Dia itu macam darah dengan nanah macam tu. Kita cuba tengok terjemah dia kan. Darah dan juga nanah. Jadi kita boleh bayanglah ya. Itu bentuk makanan yang Allah berikan kepada ahli neraka. Ya, dalam neraka pada hari akhirat. Maksudnya itu satu bentuk azab lah kan kepada mereka. Kenapa jadi macam tu? Ya, apa sambungan cerita dia? La ya'kuluhu. Ya, la ya'kuluhu. Okey. La ya'kuluhu illa sekejap ya. La ya'kuluhu la ya'kuluhu illa al-khati'un. Illa al-khati'un. Saya zoom sikit ni tuan-tuan sebab nak kasih nampak sikit lah ya. Al-khati'un. Baik. Jadi dalam ayat ni agak-agak yang mana word yang kita nak fokus tu? Al-khati'un ini, word ini kalau tuan-tuan tengok dia sebenarnya ialah kita kata al-khati'un tu, ini tulisan Arab yang resam Osmani. Kalau untuk belajar kita kena tulis yang kitabah imla'iyah. Kalau kha tu kan ada mat kan, kena tulis alif. Al-kha begini. Kha lepas tu ta. Hamzah tak ada rumah kan, letakkan rumah dia. Hamzah tu atas rumahnya iaitu rumahnya waw. Al-khati'un begini. Baru clear. Okay, al-khati'una begini. Jadi kita nak tahu sedikit lah. Maksudnya di situ banyak perbincangan tu banyak. La tu la apa? Kenapa pilih al-khati'una? Kita bincang satu-satu. Tuan-tuan dengar elok-elok. Ya, okey, al-khati'una. Kenapa Ustaz al-khati'una ni nampak tak ada una? Ingat tak tuan-tuan bila perkataan ada una, maksudnya apa? Word tu dia muzakkar, ya, dia maskulin dan dia jamak salim. Tengok modul. Tolong. Tuan-tuan tengok modul una. Ya, dia muzakkar dan juga jamak salim. Okey. So nanti timbul isu. Kenapa pilih una? Kenapa tak pilih ina? So banyak soalan yang menuntut kita tuan-tuan untuk kena tahu juga sedikit. Jadi biasalah kalau saya melirik bincang tu tuan-tuan kena lalukan je sebab fokus kita memang al-khati'un tu. Tapi mestilah kita nak tahu kenapa macam una. Kan lepas tu la ni la apa? Banyak dah bincang ni. Kan banyak kali dah bincang ayat ni kan. La ya'kuluhu. Saya ambil dia punya yang lebih clear sikit ya. Al-Haqqah dan saya nak tunjuk sikit pada tuan-tuan. Harap-harapnya sempatlah bincang habis contoh tu.
Okay, cuba tengok kat sini. Ayat 37 kan tadi? Ya, 37. Okay. Ni. So macam, tuan-tuan nampak, ini resam Osmani kan? Tapi untuk belajar, saya sarankan Ibu Ayah untuk tulis yang dia punya kitabah imla'iyah. Al-Kha tu tulis Kha begini. Ti'un tu Hamzah, rumahnya waw. Una begini. Boleh juga. Tak ada masalah. Inilah apa? Satu soalan. Cepuma semalam ni. Lah apa ni agak-agaknya tuan-tuan? Ustaz ada, kita dah pernah kongsikan. Kita kata apa? La ni dia banyak. La dia banyak. Kan la banyak. Ya, kita kata ada la apa? Kita kata ada la. Kita kata ada la yang nafi. Tidak. Lepas tu ada la yang jazam satu ni. Jangan. Jadi ingat tak? Inilah apa agak-agak. Nak tahu kita kena tengok kepada lepas ni. Lepas ni ada word apa tu? Ya'kuluhu. Ya'kuluhu tu berapa gabung kata? 2 kan? 1. Ya'kulu. Lepas tu apa? Hu. Ya'kulu ni apa? Dia daripada akala, makan ataupun memakan. Yelah ya'kulu tu dia word apa? Ada Anita. Ya, ada Anita. Ada waw. Maksudnya apa? Mudhari'. Dia mudhari' normal tak? Mudhari' yang normal. Kan kita ada kongsingan tuan-tuan. Kan kita kata kalau jumpa, kalau kena tahu la tu, la apa, kita lihat kepada apa jenis word yang selepasnya. Kan? Apa jenis word yang selepas daripada la itu. Kan sama ada lepasnya tu mudhari' yang normal ke, mudhari' yang tak normal ke. Dia ada 3 jenis la. Ni kita tunjukkan 2 sajalah umum. Kan kalau la yang nafi macam mana? Lepasnya mudhari' yang normal. Kan kalau yang la jazam 1, nahi jangan, lepasnya apa? Mudhari' yang hujung dia kena baris mati. Sebab mati ni Arab sebut jazam. Ada cara dia. Pada rumus kita ada masukkan. Ada tengok tak tuan-tuan? Ada capai tak? Ada perasan tak? La tu kita ada masukkan kat sini. Ada 3. Okey. Baik. Jadi kita cuba tega kat sini. Inilah apa agak-agak. Kan sebab lepas itu ya'kulu tu 1. Hu ni 1. Hu tu kan dhamir. Mutasilnya. Ya. Jadi ya'kulu tu, la tu berdepan dengan mudhari' yang normal. Kan mudhari' normal ada Anita, ada dhammah lu. Jadi la tu dia mestilah apa? Ya kalau la, ya kita kata kalau la, ya la ya lepas itu ada mudhari' yang normal. La tu dia mesti la yang tidak. La yang tidak. Cuba tengok terjemahannya, tidak ataupun tiada. Ya tidak ataupun tiada. Maksudnya la ni la apa? Nafi, tidak ataupun tiada. Ulanglah sikit. Tuan-tuan tengok. Kita dah belajar tu. Kita dah belajar. At least kat situlah aktiviti kita. Daripada situ kita kenal. La tu la apa. Macam mana kenal ni ustaz, tengok lepas ya'kulu tu makan, memakan daripada akala. Sambil-sambil tu kumpul vocab. Tapi itu bukan fokus kita. Saya tak mahu melirik sangat yang bagian tu. Tapi tuan-tuan cuba tengok. 1, saya cerita sikit. 1. Al-khati'una ni, kan, dia jamak. 1 dia apa kalau mufrad dia? Kita buang kalau una. Betul tak? 1 dia apa? Khati' lah. Yang kita kata khati'. Kan khati'. Jadi kenapa dia gunakan khati'? Khati' ni kita tahu apa? Khati' ni kita faham adalah orang yang bersalah. Kan orang yang bersalah ataupun orang yang kita kata berdosa, pesalah pendosa, dia adalah kita kata khati' ni yang akarnya daripada word yang pertama kan. Khati' ni, yang khati' isim fa'il, pesalah pendosa daripada akar yang pertama khati'ah. Itu persoalan dia. Persoalan apa persoalan dia? Maksudnya persoalan dia tuan-tuan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-37 Al-Haqqah ni, kenapa Allah gunakan al-khati'una dengan una,
Itu satu, kenapa una, satu isu. Lagi satu, kenapa Allah Azza wa Jal menggunakan khati'una, yang mana satu dia khati', yang mana akar dia khati'ah, word yang pertama khati'ah. Kenapa tak digunakan isim fa'il yang kedua kan? Ataupun isim fa'il daripada word yang kedua, akhta'. Sebab akhta' pun ada isim fa'il, betul tak? Mukhti pun sama. Kan? Kita kata mukhti ni pun sama. Iaitu kita kata dia kita kata dia itu adalah orang yang berdosa kan, ataupun kita kata orang yang bersalah kan. Kenapa Quran Allah tak sebut macam mukhti, isim fa'il daripada akhta'a yang kedua? So ambil lah mukhti ni kan, kita kata macam mukhti, lepas tu kita tambahkan waw nun kan, mukhti'una. Contoh dia. Kan sebab mukhti'una pun dia lebih kurang macam khati'una, ya? Mukhti'una, khati'una, orang yang bersalah, golongan yang bersalah, berdosa. Kenapa? Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya bila Allah menyebut al-khati'una, kata-kata Allah daripada khati'ah, mesti ada sebab dia, ada dia punya tujuan. Kan? Apa sebab dia? Apa tujuan dia? Baik. Sebelum kita bincang dia punya penerangan tu, ataupun kita kata dia punya kita kata perbezaan tu, kita nak cerita sikit lah. Sebenarnya apa? Ini kita kena pegang. Kenapa dia gunakan khati'una ni? Sebab dalam tafsir dia sebut apa, dan juga As-Samira'i, Hasan Abbas sebut apa, ada beza. Beza macam mana? Tambahkan. Hasan Abbas, As-Samira'i menyebut, kalau kata-kata Quran, ya, kalau kata-kata Quran ni, dia berasal daripada khati'ah, ya, khati'ah, fa'ilah, word yang pertama. Maksudnya apa? Maksudnya apabila perkataan tu dia berasal daripada khati'ah, word yang pertama, maksudnya perbuatan melakukan dosa tu, perbuatan melakukan kesalahan tu, perbuatan melakukan kesilapan tu, dosa, kesalahan, kesilapan itu dilakukan dengan sengaja, bi'amad ataupun bita'ammud, dengan sengaja, dengan sengaja. Ya? Jadi tambahkan, bila Quran gunakan khati'ah dengan perubahan dia, sebenarnya apa? Pelakuan dosa tu ataupun pelakuan dosa, kesalahan tu dilakukan dengan sengaja, dengan sengaja. Sebenarnya itu yang tuan-tuan akan nampak kalau bila kata-kata Quran yang mana asal daripada khati'ah, jadi maksud melakukan dosa, kesalahan, kesilapan tu dengan sengaja. Maksudnya ada niat, tahu benda tu berdosa tapi buat, kan? Beza dengan akhta'a. Ini pandangan Hasan Abbas dan juga As-Samira'i dalam kitab karya mereka lah. Tuan-tuan boleh tengok kalau ada, ataupun kalau ada terjemahan dia boleh tengok lah. Tapi setakat saya jumpa, tak adalah dia punya orang yang berterjemahkan kitab tu lagi. Kena baca daripada source dia yang asal, Arabic punya teks. Okey. Kalau akhta'a ni apa lawankan? Hasan Abbas As-Samira'i kata, tuan-tuan, kalau kata-kata Quran tu yang mana berasal daripada akhta'a, bermaksud pelakuan melakukan dosa itu, kesalahan, kesilapan itu dilakukan dengan tidak sengaja. Kalau akhta'a, kalau kita jumpakan perkataan-perkataan yang akar dia akhta'a, ibu ayah akan nampak sebenarnya apa? Sebenarnya di situ melakukan dosa, kesalahan, kesilapan tu, tetapi dilakukan dengan tidak sengaja, bighair amad ataupun bighair ta'ammud. Ya. Okey. Pelakuan dosa, kesalahan itu dilakukan, ya, dengan tidak sengaja. Itu sebablah kalau tadi kan ibu ayah perasan, kan tadi kita ada tunjuk contoh akhta'a kan, daripada Corpus ada 2. Dia terjemahkan macam make mistake. Sebab kenapa? Sebenarnya penterjemah begitu
arif dengan merujuk kepada tafsir. Dia tahu khati'ah begini, akhta'a begini dalam Al-Quran, maka jangan peliklah kalau ibu ayah nampak perkataan-perkataan Quran yang mana asal daripada akhta'a, sebab akhta'a ni merujuk kepada melakukan kesalahan, kesilapan dosa tapi tak sengaja, maka kita akan nampak akhta'a tu dan juga perubahan dia akan diterjemahkan dalam Al-Quran kepada apa? Kepada lebih kepada terjemahan macam tersilap ataupun khilaf. Kita kata khilaf maksudnya tersalah. Dia akan ada terjemahan macam tu sebenarnya. So macam nampak pelik lah sebab Ustaz tadi kamus tunjuk khati'ah fa'ilah, akhta'a af'ala, hada anisawab sama. Kalau tuan-tuan buka kamus, dua-dua setakat saya faham lah tuan-tuan, dua-dua dia akan beri maksud yang sama. Melakukan kesalahan, kesilapan, dosa itu. Tapi rupanya apa? Quran membezakan khati'ah dengan dia punya perubahan, melakukan dosa, kesalahan, kesilapan dengan sengaja. Maksud dia. Tetapi kalau Quran pakai perkataan yang akar di akhta'a, itu bermaksud melakukan dosa, kesalahan tu, kesilapan tu dengan tidak sengaja. Maka sebab itulah akan terbit daripada terjemahan perkataan yang mana akar di akhta'a, perkataan yang mana akarnya akhta'a akan diterjemahkan kepada berbuat salah. Akan diterjemahkan kepada tersilap ataupun tersalah ataupun khilaf. Itu makna yang ada daripada terjemahan akhta'a yang biasanya akan diterjemahkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Nanti kita akan tengok. Okey. Dah habis dah cerita bahagian tu, balik pada contoh tadi kan. Ayat 36-37. Soal haqah. Kat sini dua isu. Yang mesti kat sini ibu ayah nampak dua isu. Satu apa? Satu kita nak tahu kenapa una. Tadi dah boleh bezakan Ustaz kata khati'ah dengan dia punya perubahan makna begini. Okey. Akhta'a ma'at taghyir al-kalimah ma'al mushtaq. Dengan pecahan kata dia makna begini. So itu clear. Yang dapat kita faham daripada Quran. Ni kita cerita dengan tuan-tuan Quran. Okey. Dua isu kat sini. Satu, kenapa una? Kenapa dia gunakan una? Okey. Cuba tuan-tuan dengar ya. Ini tadi la ni lah apa? La nafikan sebab lepasnya tu yakulu mudhari' normal. La berjumpa dengan mudhari' normal, la nafi tidak ataupun tiada. Jadi la yakulu tu maksudnya apa? Tiada. Tiada yang akan memakannya ataupun tidak ada yang akan memakannya. Hu ni dhamir mutasil ni. Hu tu, dhamir mutasil tu dia kembali kepada ghislin tu. Iaitu air danur. Dalam terjemahan dia ada terjemahkan danur, begitulah maksudnya darah dan juga nanah. Allah kata apa tuan-tuan? La ya'kuluhu, tidak ada yang akan memakan makanan itu ataupun tidak ada yang makan darah dan juga nanah itu illa ya harf istisna, kecuali siapa? Al-khati'un. Golongan apa? Golongan yang melakukan dosa ataupun golongan yang berdosa. Orang-orang yang berdosa. Okey, maksudnya Allah nak berikan gambaran lah ahli neraka, masuk dalam neraka, makanannya hanyalah darah dan juga nanah. Tak ada siapa pun yang akan makan benda-benda macam tu kecuali siapa? Al-khati'un. Orang-orang yang berdosa, tapi dosa ni macam mana? Orang-orang yang melakukan dosa dengan sengaja. Dengan sengaja, tanpa ada taubat kepada Allah. Orang-orang yang kafir, yang melakukan dosa dengan sengaja. Sengaja menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak impact? Impact kat situ, bila kita fikir, Ustaz tadi ada cerita, khati'una, satu dia mufrad dia khati'. Akal dia khati'ah. Khati'ah ni kan ada berkaitan dengan buat salah dosa tu sengaja. Jadi kat situ kita boleh nampak relevan kenapa dia gunakan khati'una.
Kenapa tak gunakan ustaz isim fa'il iaitu mukhti kan contohnya? Sebab tuan-tuan tahu kan, sebab kita tahu kalau yang mukhti itu, ya kalau yang mukhti akan dia akhta'a dah memberikan makna yang berbeza sebenarnya. Betul tak? Jadi itu sebab yang kita belajar tu, setiap kata-kata Quran tu dia memang dah fit dah dengan tema tu. Itu sebab Allah nak gambarkan apa? Punyalah Allah nak gambarkan apa? Orang-orang yang ahli neraka masuk dalam neraka, makanan-makanan mereka daripada darah dan juga nanah, yang makannya tu daripada kalangan siapa? Ya, golongan-golongan yang melakukan dosa, ya, yang berbuat dosa dengan sengaja, ya, dengan berterusan sengaja, tanpa ada bertaubat, tanpa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang macam tu sebenarnya, sebab kita pun tahu kan, macam tuan-tuan tahu, Allah Subhanahu Wa Taala kalau fulan tu manusia tu contoh berbuat dosa, tapi kalau tidak sengaja di situ ada dimaafkan. Ini macam contohnya terbuat dan seumpamanya dalam keadaan jahil ataupun tidak tahu, ya, itu ada keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di situ apa? Bila Allah menyebut al-khati'una, orang-orang yang melakukan dosa, kejahatan, kesalahan dengan sengaja, maka itulah balasan dia. Kan satu bentuk makna yang ada dalam al-khati'una tu, kalau kita nak bincang full lah dia punya makna, tapi diterjemahkan orang-orang yang berdosa je, tak ada masalah. Okey, itu dah settle. Tapi the first thing tadi, kalau tuan-tuan perasan apa soalan kita? Soalan kita adalah kenapa al-khati'una? Kan kenapa al-khati'una? Maksudnya kenapa una? Kan kita belajar ada una kan, ada una, ada ina. Kenapa kena una? Ni kita kemahiran berfikir sikit. Kenapa? Sebab untuk begini, untuk nak faham, tuan-tuan ibu ayah kena tutup, kena tutupkan dia punya la ni, tutup dengan ila ni kita kena tutup. Sebab kenapa? Sebab kita kena faham, kalau kita menyebut la ya'kuluhu illal khati'un, ya, tiadalah yang akan memakannya. Maksudnya yang akan memakan darah dan juga nanah tu kecuali golongan yang berdosa. Kita boleh faham begitu dengan juga kita menggugurkan la dengan ila ni. Sebab la dengan ila ni dia ada melibatkan macam ciri al-hasad, pembatasan makna. Sebab untuk nak faham kenapa dipilih una, kenapa tak pilih ustaz ina kan? Contohnya al-khati'ina, nanti tuan-tuan akan dengar ada al-khati'ina pula. Kan kenapa tak pilih al-khati'ina? Caranya macam mana? Tak boleh tengok umum macam tu, nanti kita tak nampak. Kena gugurkan la seketika, ila seketika. Sebab kenapa ustaz kena faham la ya'kulu ilal khati'un tu samalah maksudnya dengan ya'kuluhu al-khati'un secara umum. Ni kita ajar macam mana ibu ayah nak tahu kenapa una. Okey, bila tutup la dengan ila tu, jadi dia lebih direct kan, kita lebih nampak apa? Nampaklah, maksudnya kita nampak kat situ ada fi'il kan, ya'kulu, memakan-makan. Bil fi'il mesti ada apa? Fa'il. Fa'il apa hukum dia? Dia mesti marfu. Masuk marfu, dhammah. Ada tak dhammah kat situ? Yang hu tu dhammah tu dia memang ada dhammah. Marfu ni jangan pegang dhammah aje. Kan kita belajar ni tuan-tuan, kan kita kata kalau marfu tu dia boleh, kan kalau marfu tu kita kata dia boleh banyak. Kan betul tak? Kita kata marfu tu dia boleh macam-macam. Kita kata dia juga boleh dengan, ya, alif, ani, ataupun ya, kita kata marfu dia dengan waw, una. Kat situ ada tak jawapan? Siapa ya'kulu, makan? Siapa yang makan? Fa'il. Siapa yang memakan? Fa'il. Dia mesti isi marfu.
Dengan dhamma tak ada. Dengan alif tak ada tak dengan waw? Waw una, ada tak una? Kita nampak perkataan al-khati'una. Itu sebab kasih una. Tuan-tuan nampak tak? Kalau tak buang la, kalau tak tutup ila, dah nampak macam mana? Dia jadi ganggu. Yelah ayat tu memang dah ada. Maksud saya, tuan-tuan kena tutup seolah-olah kita fokus kepada ya'kulu dan al-khati'una saja agar riwayat lebih clear. Bila fi'il kena cari apa? Mesti ada apa? Ya'kulu makan. Siapa yang makan? Marfu, kena dhamma. Tak ada. Marfu boleh dengan alif. Boleh dengan waw. Una. Jadi mana dia punya fa'il, pelaku, siapa yang makan? Yang makan itu adalah al-khati'una tu lah. Golongan yang berdosa tu. Golongan yang bersalah tu. Pendosa-pendosa tu. Jadi fa'il dia. Marfu dengan waw. Itu sebablah dia pilih waw. Nampak tak? Hanya yang belajar. Kita boleh cerita dengan tuan-tuan. Hanya yang ada, kita kata minat, nak tahu. Kalau tak ada minat, dia tak nampak signifikan pun. Baca, berpahala dah lah. Tapi bila kita cerita dengan tuan-tuan, kenapa al-khati'una? Kita bukan petikai. Ialah maksudnya kita bincang daripada sudut ilmiahnya. Kenapa tak letak mukhti kan? Mukhti pun ustaz, isim fa'il juga. Tapi daripada second word akhta'a. Al-mukhti'un contoh. Mesti ada sebab. Kerana Quran ni beza antara khati'ah dan perubahan berserta akhta'a dan dia punya mustaq, dia punya pecahan. Tuan-tuan nampak tak? Dah dua jawapan selesai. Satu kenapa una, fa'il maf'ul awal, lagi satu kenapa al-khati'una. Kan sebab kita tahu, menggambarkan itulah azab yang begitu dahsyat untuk golongan-golongan yang berdosa, melakukan dosa dengan sengaja, tanpa ada taubat, tanpa ada kembali kepada Allah, orang-orang kafir terutamanya. Makan apa? Mereka tu makan apa? Bila orang-orang yang bersalah tu makan, dia mesti ada makan apa kan? Maf'ulun bi dia mesti bentuk apa? Isim mansub ataupun apa? Dhamir yang melekat bersambung dengan fi'il. Ada tak isim mansub kat sini? Isim mansub tak ada. Ada tak dhamir yang melekat dengan fi'il ke? Kan golongan yang berdosa tu makan apa? Memakan nya, hu. Hu ni kan apa? Tahu ni kan dia dhamir. Dia melekat dengan fi'il. Setiap word ni, kalau ibu ayah belajar, banyak bantu kita untuk apa? Untuk lebih dekat dengan Quran, memudahkan kita ingat ayat Quran, dan kita boleh tadabbur juga pada waktu yang sama. Itu yang saya kata, la ya'kulu ilal khati'un, tiadalah yang makannya, kecuali golongan yang bersalah. Ya, ataupun golongan yang berdosa. Samalah maksudnya dengan ya'kuluhu al-khati'un. Ya, memakannya oleh orang-orang yang berdosa tu. Maksudnya orang-orang yang berdosa itu memakannya. Kan lebih mudah kalau kita tutup sekejap lah dengan ilah ni, nak nampak kenapa dia una. Itu cara dia. Itu satu contoh. Contoh yang kedua. Tengok ya, contoh yang kedua apa? Ayat 8 Al-Qasas. Kita suntuk waktu. Jadi saya terpaksa cut mana-mana yang yang makan waktu. Selebihnya nanti tuan-tuan tengok nota ya. Selebih tengok nota. Saya boleh cakap macam tu je lah. Sebab ada lagi dua contoh menanti tu. Kita nak ni. Ni tadi ayat berapa tadi contoh? Ayat 8 surah Al-Qasas. Ayat 8 surah Al-Qasas. Okey, saya tunjuk contoh dulu. Ayat 8 surah Al-Qasas. Boleh tengok, boleh nilai sendiri macam mana penggunaan dia. Mesti ibu ayah pun dah terfikirkan, kenapa ustaz dia gunakan begitu ya? Ini cerita tentang Fir'aun. Allah kata apa tuan-tuan? Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Ayat 8. Surah Al-Qasas.
Saya zoom sikit. Mohon maaf kalau dia blur-blur sikit, tuan-tuan. Cuba tengok kat sini. Inna. Ya, Fir'auna. Di baris atas lah. Sebab Fir'auna ni jadi isim Inna. Dia kena mansub. Wahaman. Ma'atuf yang pertama. Wa junudahuma. Junuda. Ma'atuf yang kedua. Tengok modul. Ulang-ulang video. Tengok nota sesi. Tengok nota. Tengok bahan kita. Semua tu apa? Kanu yang mereka semua adalah apa? Khati'in. Ini khati'in pula. Kan ini khati'in pula. Ini khati'in. So nak tanya tuan-tuannya umum. Khati'ina ni, khati'ina di sini, yang khati'ina ni, kita nampak ya, khati'ina ni, dia adalah, dia khati'ina, dia ada yanun kan. Bila yanun tu dia apa? Dia muzakkar dengan jamak. Tapi kenapa dia pilih ina? Tu nanti kita boleh bincang lah. Okay. Khati'ina ni, satu dia apa? Dia kalau, itu banyak kan golongan yang bersalah ya, orang-orang yang bersalah. Banyak jamak. Satu dia apa? Khati'ina dia khati. Kan satu dia khati, fa'il, isim fa'il. Maksudnya khati'ina ni satu dia khati, isim fa'il yang mana asalnya daripada khati'ah. Kan? Khati daripada khati'ah. Jadi mesti kat sini pun Ibu Ayah dah terbayang. Kan kenapa digunakan Ustaz khati'inah? Kan? Maksudnya kenapa tak guna yang isim fa'il yang daripada kata yang kedua ni ke, kan? Kita kata daripada kata kedua tu, akhta'a tu, ada juga dia pun isim fa'il, iaitu mukhti. Kita tulis contohnya mukhti'ina ke, kan? Kenapa Allah sebut khati'ina? Dalam jamak muzakkar satu dia khati daripada khati'ah. Kenapa? Sebab kita tahu kan tuan-tuan, apa sifat Fir'aun, Haman, dan juga bala tenteranya. Kan mereka tu kan melakukan dosa, kesalahan dengan apa? Dengan sengaja. Kan dengan sengaja. Mendatang yang word sengaja tu Ustaz yang dapat kita faham. Khati'ina, satu dia khati. Khati'in daripada khati'ah. Khati daripada khati'ah. Ulama kata bila khati'ah tu pelakuan dosa, kesalahan, kesilapan tu dilakukan dengan sengaja. Itulah sifat Fir'aun. Kan? Kita kata tuan-tuan itulah sifat Fir'aun. Itulah sifat Fir'aun yang mana sampai Allah mengatakan bahawa Fir'aun, Qarun, Haman, lepas tu ada juga dalam hadis kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sifat mereka tu Fir'aun, Haman, bala tenteranya, golongan yang bersalah, melakukan kesalahan, kesilapan, dosa dengan sengaja. Maka itulah sebab yang menyebabkan mereka itu kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Khati'ina. Okey, baik. Ni kenapa pilih ina? Kasih tuan-tuan kenapa dia pilih ina? Boleh tak kita bincang sikit? Kenapa? Sebab kita kata bila ina ni, saya habis dalam lagi 5-10 minit ni sebab tadi kita mula lewatkan. Okey, tuan-tuan beri waktu sikit. Kenapa dia ina? Kenapa? Bila ina tu dia masuk yang mana? Dia boleh sama ada ina tu, kita kata apa? Mansub dengan ya, ina, ataupun majrur dengan ya, ina. Kat sini boleh tak kita kata, tuan-tuan, bahawa kita kata kat sini kan dia boleh mansub dengan ya. Kat sini dia boleh mansub dengan ya ataupun maju dengan ya. Boleh tak kat sini kita kata khati'ina ni dia maju dengan ya? Boleh tak kita kata khati'ina tu dia maju dengan ya? Kalau kita kata khati'ina tu dia maju dengan ya, dia mesti ada sebab kena majur. Kan sama ada dia lepas haraf jar ke, ataupun dia mudhaf ilaihi ke, baru boleh kata majur. Betul tak? Majrur. Hukum dia. Adakah kita tengok
khati'ina ni adakah dia lepas huruf jar? Tak ada. Adakah dia mudhaf ilaih? Kalau nak kata khati'ina ni mudhaf ilaih, kanu dia mesti jadi mudhaf. Adakah kanu dia boleh jadi mudhaf? Tak boleh. Sebab kanu ni apa? Kanu ni dia ada tambahan waw alif di hujung macam amanu, macam kafaru, dan kita tahu kanu tu bila ada tambahan waw alif di hujung dia melibatkan madhi, ada dhamir hum. Dia fi'il. Bila mana kanu tu dia fi'il tak boleh jadi mudhaf. Kan fi'il tak boleh jadi mudhaf. Sebab mudhaf dia mesti isim. Nampak tak cara tuan-tuan nak tahu ina ni dia sama ada mansub ataupun majrur. Dia tak boleh dua-dua sekali lah. Satu word, satu hukum. Kalau kita kata maju boleh tak? Tak boleh sebab word khati'ina tu dia bukan lepas huruf jar. Dia bukan mudhaf ilaih. Kenapa kata bukan mudhaf ilaih? Sebab kanu tu dia bukan mudhaf. Kenapa kata kanu tu dia bukan mudhaf bersandar? Sebab kanu tu dia fi'il. Yang mudhaf ni isim. Nak faham satu tu kena tengok dia punya link. Maksudnya dia bukan maju. Dia mesti apa? Khati'ina dia mansub dengan ya. Apa sebab dia mansub dengan ya, Ustaz? Kan kita kata apa sebab dia mansub dengan ya? Kita kata kalimah khati'ina ni, ya, word khati'ina ni apa sebab dia mansub dengan ya? Pilihlah satu daripada 11 ni. Agak-agak yang mana? Maf'ulun bi, maf'ul mutlak, maf'ul lazim, maf'ulun fi, maf'ulun fi, khabar kana, isim ina. Kalau khabar kana, boleh tak tuan-tuan khabar kana? Kita kata Ustaz bahawa kalimah khati'ina ni dia masuk dengan ya, betul. Dan itu dia mansub sebab dia khabar kana. Predikat, cerita untuk kana. Boleh kata macam tu? Bolehlah, logik. Sebab sebelumnya ada apa? Sebab sebelumnya ada kanu. Kan sebelumnya ada kanu. Kanu tu asalnya kana. Ini tuan-tuan nampak tak kita bincang luar ni? Waktu sebenar dah tamat ni. Saya bincang luar sikit supaya nampak. Kenapa dia pilih ina? Kenapa Ustaz dia sebut khati'ina? Satu dia khati'. Itu daripada kata akar khati'ah. Kenapa tak sebut macam mukhti'ina daripada second word akhta'a? Sebab ibu ayah tahu kan dua-dua tu ada beza dia. Kita cuba tengok akhirnya untuk akhta'a ni. Ringkas di akhta'a ni. Dua contoh. Saya ambil contoh lagi. Ya, okey. Dua contoh akhta'a tu. Satu apa? Satu ada pada ayat 5 Al-Ahzab. Boleh tanda dulu. Kalau kata tak sempat 5 Al-Ahzab, nanti tengok. 5 Al-Ahzab dengan apa? Dengan doa. 286 Al-Baqarah. Saya habis lewat sikit. Tuan-tuan, nanti boleh refer pada ni lah. Ni pada nota dan juga rakaman video. Okey. Saya habiskan dua-dua tu terus kot. Okay, 5 Al-Ahzab. Cuba tengok, ada satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya, laisa alaikum junahum fima akhta'tum bih. Nak tunjuk akan kat sini. Okey. Okey. Laisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi. Mana nak fokus kalimah akhta'tum. Akhta'tum ni dia ada apa di hujung? Tum. Bila tambah di hujung ni melibatkan apa? Bila tambah di hujung ni melibatkan madhi. Kan tambah hujung tum madhi. Apa dhamir dalam? Madhi ni senang. Kalau hujungnya ta, dalam ada anta. Hujungnya tum, ada antum. Hujungnya na, ada nahnu. Ini contoh dia. Hujungnya ti, ada dhamir anti. Boleh tengok dalam modul. Kan bahagian ni fi'il madhi hujung tum, akhta'tum. Ada dhamir antum, kamu semua, kamu. Okey.
Tuan-tuan tengok. Jadi nampak tak di sini? Akhtatum ni asal dia apa? Akhta'a. Kan akhta'a. Bila mana akhta'a, kita kata bila mana akhta'a, itu maksudnya apa? Melakukan kesalahan, kesilapan, dosa tetapi dengan tidak sengaja, ya. Dengan kita kata tidak sengajalah, maka akhta' tu akan ada terjemahan apa? Khilaf, tersalah, tersilap. Cuba tengok. Itu terjemahan yang ada, akhta'tum tu. Okey. Kat sini apa maksudnya? Laisa alaikum junah. Allah kata apa? Tiadalah ke atas manusia itu dosa. Fima, terhadap apa yang terhadap apa yang akhta'tum bi, kamu terkhilaf. Maksudnya Allah nak kata tak ada dosa kata manusia terhadap apa yang manusia itu tersilap. Maksudnya kita kata tersilap, iaitu tidak sengaja ataupun terkhilaf padanya. Cuba tengok terjemahan dia. Laisa alaikum junah, ya? Dan tidak ada dosa atas kamu. Fima, terhadap apa yang, ma ni dia ma mausul. Apa yang kamu khilaf, nampak tak khilaf padanya. Kenapa Allah sebut tuan-tuan akhta'? Boleh je kan contoh, ya, contoh ambil word yang khati' tu kan. Ya, contoh tuan-tuan ambil yang word khati' tu. Yang khati' ni, okay, khati' ni, khati'ah. Ya, kita ambil word khati'ah. Lepas tu khati'ah tu kita gerakkanlah kan. Khati'ah, 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 khati'u, khati'at, khati'ata, khati'na, khati'ta, khati'tuma, khati'tum. Kan khati'tum. Kenapa Allah tak sebut khati'tum? Ya, khati'tum. Fima khati'tum. Sebab kita tahu Quran ni, kata-kata Allah ni membezakan antara khati'tum. Kan kalau khati'tum tu kan kamu buat salah dengan sengaja. Dia sengaja kan berdosa. Ya Allah cerita sekarang apa tuan-tuan? Tak ada dosa tak dosa kalau manusia itu melakukan sesuatu itu dengan khilaf, dengan tidak sengaja. Akhta'tum, ya. Tak dosa ke atas kamu, tak ada apa yang kamu lakukan ataupun yang kamu khilaf padanya. Maksudnya yang terbuat ataupun melakukan satu dosa, kesalahan kesilapan tu tak dikira dosa kalau dilakukan dengan tidak sengaja, khilaf, tersalah. Tuan nampak tak betapa perinci ataupun rincinya perkataan tu digunakan akhta' tu. Yang mana akar dia akhta'ah. Akhta'ah, ya, akhta'ah kata yang kedua. Dia mesti ada maksud khilaf, tersilap, tersalah. Itu maksud yang ada, nampak? Maksudnya ada beza. Ada beza. Meskipun tak banyak contoh kita tunjuk, tapi kita boleh nampak dia punya tafik ataupun dia punya ikhtilaf isti'mal. Dia punya beza guna. Kita tahu tak lagi satu. Ibu ayah, orang lama mungkin biasa kita buat tahlil kan. Kita baca wirid. Ada satu doa yang biasa kita baca ayat 286 ni. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw apa? Au akhta'na, nampak? Au akhta'na. Kita sebut akhta'na. Kita tak sebut khati'na. Allah sebut, Allah ajar kita doa secara rasional. Ialah maksudnya, kalau benda tu tersilap, tersalah, di situ ada keampunan Allah. Kalau sengaja, khati'in macam Fir'aun, Qarun, Haman, maka itu memang tempatnya di neraka Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kalau tidak bertaubat, itu utamanya orang-orang kafir. Tuan nampak tak kesan kita bila kita baca perkataan tu, kita nampak maksudnya kata-kata Quran ni kan cipta manusia memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kata tu dia ada makna khusus, ada tema yang melatari penggunaan kata tu secara bertema, ada makna tersirat dia. Word khati'ah begini, word akhta'a begitu kan contoh dia. Kita ambil satu ni 286. Okey.
Saya tunjukkan satu. Alright, kat sini. Tuan-tuan tengok. Okey. Nanti boleh tengok rakaman kalau ada yang mungkin terlepas. Rabbana la. Ini la apa? Contoh, baru tadi belajar. Nampak tak? Tu'akhidh. Tu'akhidh ni asalnya apa? Dia anita, alif nun diata, isti mudhari' ujung kenapa? Dhammah. Asal tu'akhidhnya apa? Tu'akhidhu. Dia ada baris mati. Maksudnya la ni la apa? La bertemu dengan mudhari' yang hujung baris mati. La yang tak normal. Sebab la, biasa kalau mudhari' yang normal, dia hujung dhammah. Tapi la ni berdepan dengan mudhari' tu'akhidh yang tak normal. Bila tu dia kita kata bertemu dengan mudhari' yang tak normal, maka dia jadi apa? La tu la apa? La jazam satu. La nahi. Dan kalau lepasnya apa? Mudhari' yang majzum ni maksudnya tak normal lah. Kita kata dia dah baris mati. Majzum tu baris mati. La tu la apa? La jangan. La jangan. Ni Rabbana. Kita tengok ya. Rabbana, ya Tuhan kami. Janganlah. Dia bukannya la tidak. Macam tadi la tidak. La ya'kuluhu la tidak. Tidak ada. Tiada yang memakannya. Kan beza. Itu yang memang tak sanggup. Tuan-tuan, ada segelintir orang awam memang tak berani. Memang tak berani nak, tak ada kekuatan lah nak belajar bahasa Quran ni. Sebab tajuk dia tu banyak. Tapi kalau kita belajar dengan berteknik, tak ada masalah. Kalau kita betul-betul istiqamah, kita betul-betul ada waktu, kita nak cuba-cuba faham, kata-kata Allah tu bukan sekadar terjemahan tu. Jadi di situ ada manfaat untuk kita. Kan? Ya? Allah kata apa tuan-tuan? Allah galakkan kita berdoa kan. Rabbana la tu'akhidna, janganlah engkau hukum kami jika apa? Ya, innasina. Jika kami terlupa, au akhtana. Apa tak akhtana kat sini apa? Akhtana ni dia ada na kan. Na maksudnya fi'il, akhtana tu ada na, perkataan tambah hujung, fi'il madhi, ada na kami. Atau kami apa? Akhtana ni asalnya apa? Akhta'a. Kan akhta'a dia punya asal. Akhta'a. Bila akhta'a maksudnya apa? Bila akhta'a maksudnya dia lebih kepada akhta'a tu tersilap ataupun khilaf ataupun tersalah. Kan? Ya? Ataupun tersalah. Itu sebablah terjemahan akhta'na tu kita akan nampak atau kami khilaf ataupun tersilap ataupun tersalah. Itu memanglah ada keampunan daripada Allah. Itu tak dikira dosa. Kalau kita melakukan suatu kesalahan tu tapi tidak sengaja tersalah. Kita tengok terjemahan dia. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami terlupa, innasina akhtana, atau apa? Atau kami tersalah. Nampak tak? Akhtana ni jadi terjemahannya kami, nahnu kami tersalah. So jadi pelik lah sebab tadi kamu dia tunjuk sama. Hada ni sawab. Jadi tuan-tuan tengok Quran, dia bezakan. Jadi kat sini kita nampak disebut akhtana kan. Kenapa tak sebut macam khati'na ke kan? Kita kata khati'na ke, khati'na daripada khati'ah, khati'u, khati'at, khati'ata, khati'na, khati'ta, sampai nanu khati'na. Kenapa Allah tak sebut khati'na? Kenapa Allah tak sebut khati'na? Maksudnya, dalam bahasa Al-Quran, terdapat perbezaan antara khati'ah dengan perubahan dia dan juga akhta'ah. Kan kalau khati'na kan maknanya lain. Kalau khati'na tu macam minta ampun. Tapi kita kata terhadap kesalahan yang kita buat dengan sengaja. Kan contoh dia, khati'na. Jadi tuan-tuan nampak tak? Tu sebab setiap kata Quran tu, dia ada dia punya makna tersirat dia. Begitulah sebenarnya. Okey? Baik. Saya kira cukup dulu untuk setakat tu. Moga-moga ada manfaat untuk tuan-tuan. Ini modal kita bincang hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan bincang dengan tajuk yang lain lagi insyaAllah. Moga-moga ada manfaat untuk ibu ayah. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang.
kita akhiri kelas kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'asr. Al-insan la fi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi bil alamin.